Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ni panjang salam dia. Hari ni saya nak sentuh tentang name range. Name range ni, ramai orang bertahun-tahun guna Excel tapi tak pernah tahu name range tu apa, tak pernah guna. Buat formula panjang-panjang, banyak worksheet. Pening kepala. Benda yang boleh siap saat kot. 10 saat. 1000 row, 20 worksheet, 30 worksheet, muka selamba je. Saat settle dengan menggunakan name range. So, apa itu nanti? Kita akan tengok sekejap lagi. Tapi sebelum tu, tolong seperti biasa, kena like, share dan subscribe. Tolong share ramai-ramai supaya orang lain pun boleh belajar sama. Okey, jumpa sekejap lagi. Okey, jom kita mula. Apa itu name range? Kenapa nak kena guna name range? Okey, saya buat contoh yang paling simple. Katakan sekarang ni saya nak menjumlahkan yang ini dan yang tu. Contohnya. Okay, kita buat yang dulu. Yang ni dulu. Okay. So, usually kita akan buat apa? Equal, sum, kita akan select, dan kita tekan enter, dapat ini. Nak jumlah sebelah sana, so kita akan buat macam mana? Equal, dan kita tekan plus, ataupun kita pakai sum yang lain. Dan kita akan select kat sini, kita tekan enter. Oh, tekan yes. Lupa tutup bracket. So, nampak tak? Dia akan dua terpilih. So, kalau katakan kita nak jumlahkan yang kat sebelah sana, so kita akan buat macam mana? Kita akan ambil sini. Katakan saya nak darabkan pula dengan 30 ni. So, akan select macam tu dan tekan enter. Dan katakan pula saya nak ambil dekat sheet 2 ni, saya nak tambahkan ni 4 sel ni. So, apa kita buat? From the same formula, we will add, kita akan kata sum mana, sum kat sheet ni, dan kita pergi select. Perhatikan, kita kena pergi dekat worksheet itu dan buat. Kan? So, kalau banyak sel, banyak kedudukan, panjanglah kerja dia. Kan? So, sekarang ni, apa yang saya nak buat, kita boleh tukar. Contohnya, saya akan pakai begini. Equal sum. Kita akan nak jumlahkan sebelah sini. Saya tengok perbezaannya. Set number 1. Enter. Kalau kita tengok, saya dah tak select. Saya hanya menggunakan nama tu saja. Katakan, saya nak tambahkan dengan yang kat sebelah situ. So, saya akan add. Saya akan kata data 1. Tengok. Dengan terus keluar. So, perbezaan selection atau pemilihan sel berbanding dengan hanya letak nama saja, kan, membuatkan kita punya penggunaan formula lebih fleksibel. Katakan pula sekarang ni saya nak buat ini. Okey. So, macam mana nak set name range tu? Saya akan bagi yang paling simple dulu. So, apa saya buat? Saya select ke 4 sel ni. So, I will call this set number 2. So, nama ni kita akan letak dekat name range. So, macam mana kita nak store? Lepas type nama, wajib tekan enter. So, bila saya tekan enter, dan kalau kita tengok dekat sini, nama tu dah ada. So, once the names are there, dekat name box itu dah boleh pakai dah dalam penggunaan formula. See, just now, bila dekat sini, kita nak select yang ni tadi, kita kena pergi ke worksheet tu kan? But now, dengan adanya name range ni, saya hanya perlu type saja nama dia dan pilih daripada list tu. Saya tutup bracket. Excel akan buat perpindahan atau mencari data tu, bukan kita lagi. So, as you can see, perbezaan di antara selection ini membuatkan kita punya penggunaan form itu nampak lebih mudah dan senang difaham. So, kalau kawan-kawan kita tengok set number ni apa? Tanya contoh ni kan. So, nak cakap dengan dia, senang je. Go to the name box dan pilih. Bila kita klik, apa yang Excel buat, Excel akan bawa kita kepada kedudukan data-data tu.
Tengok, set number 2 is at sheet 2 kan. So bila saya klik, automatically Excel akan bawa kita ke situ. Ini cara penggunaan name range. So apa kelebihan dia? Dia boleh bawa kita ke tempat asal. Yang kedua, kita boleh menggunakan nama itu across worksheet without going to those worksheet. Tanpa perlu pergi kat worksheet tu, kita dah boleh gunakan nama itu di dalam formula. Jelas? Okey. So katakan saya nak mengubah formula ini kepada bentuk name range. Okey. Tadi saya gunakan name box. Okay. So kita tengok cara yang sebenarnya nak createkan name range ni. So cara yang pertama, caranya ialah, okay, nampak dekat formulas ni, nampak ada define name. Kita boleh select itu pun select dulu ataupun select kemudian lah. So select kat define name, kita bagi nama. So katakan sini set number 3. So bila saya buat begitu, okay, sekarang ni dah wujud ke dia? Nak tahu macam mana? Sama macam tadi. Tu nama tu wujud dekat sini kan. Okay. Kalau dekat sini, katakan saya kata set number, katakan tersilap. So saya type nama yang sama. Saya tekan enter. Excel dia akan terus bawa dekat mana nama itu wujud. Okay. Jadi apa kita boleh buat? Kalau dah tahu dah jadi macam tu, tak jadi apa-apa, ataupun dia merujuk ke tadi, masa tu dah wujud. Kan? So kita boleh pakai nama yang tak wujud itu. Contohnya set number 4. Dia nampak kat sini dan kekal, tengok dalam list dia ada, so kita boleh terus gunakan saja. Okay. So katakan kat sini saya ubahnya kepada data 2. Jadi daripada penggunaan formula yang begini, saya dah boleh ubah dah ini yang biru itu kepada set. Sebelum tu kita tengok apa hasilnya. 936 kan. Okay. Set number 3. Yang merah set number 4. Okay. K itu 3 ni apa tadi? Data 2. Bagus. Yang ni apa? Yang ni tadi set number 2. Very good. So bila tekan enter, dia masih dapat jumlah yang sama. Okay. So dekat mana semua benda ni disimpan dan bagaimana kita nak mengubah atau membuang andai kata kita buat selection yang salah. Okay. Katakan saya letak satu lagi set nombor di sini. Okay, contohnya begitu. So apa saya buat? Bila saya pergi dekat name manager, tengok semua senarai ini ada. Selagi nama-nama ini wujud, mana-mana formula yang menggunakan nama tersebut akan dapat nilai. Tetapi sebaik saja kita buang, dia akan hilang. Contohnya begini. Katakan di dalam formula yang bawah ni, dia menggunakan data 1. So bila saya tekan delete, okay, close, Excel akan bagi error jenis name. Kenapa? Sebab data 1 ni yang tadinya merujuk kepada angka 10, sekarang dah jadi teks. Tapi teks yang tidak ada inverted comma, so dia tak ada. Excel kata ini apa benda? Dia tak faham. So andai kata itu berlaku, dan kalau kita nak mengubah dia kepada kedudukan lain, tak ada masalah. Okay? Ataupun saya kata saya nak pilih yang ini pula jadi data 1 pun boleh. Data 1. So sebaik saja nilai itu wujud, nama itu wujud, dia akan terus bagi result. So itu cara kita nak delete dan kita bagi nama range yang sama kepada tempat lain. Ataupun kita boleh mengubah dia balik. Contohnya begini. Katakan data 1 tu nak merujuk balik kepada 10. Bila saya klik di sini, saya hanya perlu select. Perubahan itu berlaku kan? Bila saya tekan tick tanda right tu dan saya tekan close, dia akan ikut perubahan tu. Jelas? That's how we use name range. Okay. So saya dah siapkan satu template ni. Bagaimana kita nak gunakan VLOOKUP bersama dengan name range. See how this can be a very
huge advantage bila kita gunakan dua-dua function ataupun formula ni bersama. Okay. Bayangkan senario yang begini. Saya ada set 1, set nombor 2, 3 dan 4. Yang mana saya kena cari produk, price, kan, dan kita akan tentukan kuantiti. Katakan kuantiti ni kita akan pakai random lah. Untuk mudah kita bagi contoh, kita pakai random number. So I'll be using the same formula for all the other worksheets. Okay. Right. So, bila kita gunakan VLOOKUP, bagi mereka yang masih ingat cara nak gunakan VLOOKUP, kita akan pakai equal VLOOKUP. Kan, kita akan gunakan ini sebagai rujukan, comma, database select semua ini, dan kita terus log. Kan, absolute reference, product name is number 2, comma 0, if it is a unique formula, dan dia akan dapat begitu. Kan, same goes, katakan yang ini, comma, database select di situ, F4, 3,0. So dia akan terus dapat nilai. So I have to do this untuk semua worksheet, betul? Jadi obstacle dia ialah, katakan sekarang ni saya dah ada untuk dua-dua worksheet ni. Tiba-tiba kita ada penambahan data. Kita ada penambahan data, dan bagaimana? So yang ini sekarang dia hanya merujuk kepada 3 row saja, tapi sekarang dah ada 6 row. So macam mana kita nak counter masalah ni? Dekat situ penggunaan memory sangat-sangat penting. So what I'm going to do is I'm going to use this. Okay. So saya namakan dia sebagai set data dengan hanya 3 dulu. So what I'm going to do is saya akan set ni, instead of kita select, kita pakai set data. Advantage-nya ialah satu, tengok bila kita type, nama tu wujud dan dia akan terus nampak senarai tu. Yang kedua, bila kita pakai yang macam tu, kita tak perlu lagi nak kena log-log ni. Tak payah pakai absolute reference dah. Kita boleh terus guna je. Okay. So I'm going to apply the same formula untuk semua ni. See, mudahnya. Kenapa mudah sangat? Mudah sangat sebab kita rujuk kepada formula tu. Tetapi ini tak ada. Kenapa NA? NA sebab selection tadi hanya sampai dekat sini je. Sorry, dekat sini je. Yang bawah tak masuk. So, apa saya buat? Tengok katakan saya tambah nilai yang sama dekat sini. Dekat sini pun ada 2000, dekat sini ada 6000. Kan? So, kita tarik formula ni sampai ke bawah. Dan same goes, tengok ada error. Dekat sini buat kita tambah. Kan? Katakan tadi ada 4500. So, we put 4500, then 2000 here, and then 6000. Kan? Dan kita applykan formula tu ke bawah. So, sekarang ni, kalau ikutkan cara yang biasa kita akan buat apa? Kalau ikutkan daripada sini, kita akan pergi balik ke database dan kita akan pergi select. So, every single worksheet akan perlu mengikut kandungan database yang sama. So, sekarang kita twist idea dia. Apa sih kita buat? Kita nak bila database itu berubah size, automatically semua worksheet akan mengikut. Instead of doing it manually, now it becomes automatic. So it's going to be like this. See? So I'm going to do is, saya pergi dekat name manager, saya ambil set data. Kerja saya hanya perlu select saja, tekan right dan close, then my work is done. Saya ada 20 worksheet, 30 worksheet, 100 worksheet. Kalau tak hang komputer, automatic akan ikut set data yang baru. Look. Semua siap. Okay. So, saya harap teknik ini dapat membantu
cara bagaimana kita nak menggunakan formulas dan function dengan lebih berkesan, so that we can reduce time and increase speed bila kita nak buat analisis, kan, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. So hope that you can share this with others, kan, dan sehingga kita bertemu until the next video. Assalamualaikum.